Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hamma wa min kulli 'ain. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Apa khabar hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sama-sama kita berkumpul di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita berada dalam taman-taman syurga, yakni di dalam majlis ilmu di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk masuk taman syurga yang sebenar. Amin, amin, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Haji Zulkifli selaku pengurusi masjid dan barisan ahli jawatan kuasa masjid. Tidak lupa kepada ayahanda tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Tuan Haji Siddiq yang sudi jemput setiap bulan, setiap minggu. Ada saja halangan nak masuk ke masjid ni. Bukan halangan apa, halangan kesihatan. Hari ini pun suara masih lagi hilang-hilang Tuan Haji, subhanallah. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kesihatan, Allah berikan kekuatan, dan sama-sama kita berdoa supaya kita menjadi ejen dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Ada orang bertanya kepada saya, macam mana ustaz nak kuatkan keyakinan dalam hati ni? Macam mana nak kuatkan keimanan dalam jiwa ini? Kunci yang Allah berikan, yang Allah ajarkan dalam Al-Quran apa dia? In tansurullah. Bantu agama Allah, syiarkan agama Allah, sebarkan agama Allah, kuatkan agama Allah. Allah tak perlukan kita, Allah tak perlukan bantuan kita. Allah itu Khalik, Allah itu Malik, Allah itu Tuhan yang agung, Allah itu Tuhan yang maha berkuasa. Tetapi Allah nak tengok kita berusaha untuk jaga agama ini. Allah nak tengok kita berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga amanah agama ini. Itulah yang dikatakan sebagai pengorbanan. Orang yang bantu agama aku, orang yang perkukuhkan agama aku di atas muka bumi ini, Allah kata, wa yusabbit aqdamakum, akan aku kukuhkan kaki dia, akan aku kuatkan hatinya. Apa yang paling penting, akan aku kuatkan iman dalam dadanya sehingga ketika sakaratul maut dia mampu untuk mengucap kalimah la ilaha illallah. Apa kuncinya? In tansurullah, bantu agama Allah. Mungkin ada di kalangan kita yang tak mampu nak bagi kuliah, tak mampu nak mengajar betul, tapi setidak-tidaknya tuan-tuan dah jalankan kerja, tuan-tuan dah ajak dah jiran tetangga, tuan-tuan dah sebarkan dah iklan WhatsApp, tuan-tuan dah sebarkanlah iklan-iklan kuliah. Setidak-tidaknya seandainya ada hati-hati, ada jiwa-jiwa yang terdetik untuk hadir, ada jiwa-jiwa yang tergerak untuk hadir, wallahi sampai hari kiamat pahala tu berterusan. Subhanallah. Sebab itu Allah sebut illal ladzina amanu wa amilus salihat
falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman, mereka ini tidak rugi di hadapan Allah kerana mereka beramal, lalu mereka membuktikan iman mereka dengan amal saleh, dan mereka mencari amal-amal saleh yang mana kalau mereka mati sekalipun pahala mereka berterusan. Hadirin hadirat muslimin muslimat, kita ucapkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ke atas Rasulullah, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, amin. Allah dekatkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kita di sisinya, amin. Ini janji Nabi. Barang siapa berselawat ke atas Rasulullah sekali saja, man salla alayya salatan wahidatan, barang siapa berselawat ke atas Nabi sekali saja dengan ikhlas. Tapi tuan-tuan ibu-ibu selawat sekali ke sehari? Taklah. Paling tidak paling lekeh, paling sikit, kita mesti wajib selawat sebanyak 9 kali. Betul Tuan Haji? Dalam solat kita. Solat subuh kita selawat dalam tahiyat akhir. Solat zuhur ada 2 tahiyat. Solat asar ada 2 tahiyat. Solat maghrib ada 2 tahiyat. Solat isyak ada 2 tahiyat. Dan setiap tahiyat awal dan akhir itu ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa sambungannya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling tidak, betul. Kalau tak sebut selawat, sah tak salat? Tak sah salat. Paling tidak 9 kali orang Islam akan sebut. Apa Nabi kata? 1 kali selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha asyara. Allah berselawat kembali pada diri kita 10 kali ganda. Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya pada Nabi, dalam ramai-ramai sahabat yang paling banyak selawatnya ke atas Nabi adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Seluruh masa dia, seluruh hidup dia, Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini, dia ni penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga penghafaz Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang ramai, orang yang paling banyak berselawat Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Subhanallah. Dia bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah sama selawat kami dengan engkau kepada engkau? Sama Allah berselawat kepada kami? Apakah sama? Nabi SAW kata apa? Tidak. Tak sama. Tapi apa yang dimaksudkan Allah berselawat 10 kali ke atas kalian adalah, yang pertama, 1 selawat ibu-ibu, ayah-ayah ke atas Nabi SAW dengan ikhlas, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh rasa kerendahan hati, dengan penuh rasa cinta pada Nabi SAW, Allah akan berikan 10 ganjaran ini. Apa dia? Yang pertama, dengan 1 selawat, jangan lokek selawat. Jangan lokek selawat. Sebab apa? Selawat ni hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Bila ada ya ayyuhalladzina amanu, para ulama mufassir, para ulama tafsir Quran kata kalimah ya ayyuhalladzina amanu adalah perintah, fi'il amr, perintah yang boleh jadi fardu ataupun wajib. Jadi bila Allah suruh berselawat dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, maksud perintah itu wajib. Sebab itu setiap kali hari Jumaat, khatib di atas mimbar Jumaat akan sebut, betul? Akan sebut sallu alaihi wasallimu taslima. Sebut. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan 2 benda ni. Yang pertama, wa khuttat anhu ashrun khati'ati. Dengan 1 selawat ke atas Nabi, 1 je, Allahumma salli ala Muhammad, 1 je, Allah gugurkan 10 dosa. Subhanallah. 10 dosa habis. Hari ni berapa banyak buat dosa ibu ayah? Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki. Kat sini semua ahli syurga tuan ibu ayah. Subhanallah. Mudah-mudahan, amin ya Allah. Kita semua buat dosa. Yang bercakap ni pun yang buat dosa, betul? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam mesti pernah buat dosa. Mesti buat silap. Itu memang kita. Sebab kita tak sempurna. Kalau kita sempurna, kita dah perfect, kita dah lengkap, kita dah betul baik, tunggu je lah kita mati. Subhanallah. Tapi selagi kita buat dosa, Allah nak tengok kita buat apa?
kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Allah nak tengok kita beristighfar dan bertaubat. Allah izinkan kita buat dosa sebab jahil kita. Allah izinkan kita buat dosa sebab kealpaan kita. Tapi semua itu Allah izinkan sebab Allah nak kita jadi hamba yang banyak istighfar dan bertaubat. Itu je. Sebab apa Allah izinkan, Ustaz? Kenapa Allah tak tahan je kita daripada maksiat? Kenapa Allah izinkan kita buat dosa? Sebab Allah itu memiliki satu nama, yakni apa namanya? Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Itulah fungsi namanya. Itulah tujuan namanya, untuk berikan keampunan pada kita. Nak beritahu ibu ayah yang kita ni takkan terlepas dari salah dan silap. Tetapi bagi orang yang sedar, orang yang nak kembali pada Allah, dia akan sentiasa beristighfar dan bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang dia buat salah, dia buat fahisyah, buat dosa, dia buat kezaliman, dia buat maksiat atas diri dia sendiri. Lalu dia buat apa? Zakarullah. Lalu dia ingat Allah. Zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Lalu dia ingat Allah, lalu dia bertaubat dan beristighfar pada Allah. Apa Allah kata? Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa lagi yang boleh bagi maaf kalau bukan aku? Allah kata. Buatlah dosa, tapi siapa lagi yang boleh bagi maaf dan keampunan kalau bukan aku? Subhanallah. Maaf ibu ayah, suaranya rock kapak sikit malam ni. Subhanallah. Saya pagi tadi program dengan pelajar sekolah di SMK Pekanbaru Muar. Saya program dengan pelajar sekolah bukan 20-30 orang. Depan saya tadi 1000 orang. Bayangkan 1000 orang nak bercakap macam mana tuan-tuan. Tapi insya-Allah semuanya kerana siapa? Allah SWT. Kita buat sungguh-sungguh kerana Allah. Manusia hargai atau tidak, manusia puji atau tidak, manusia ingat atau tidak, tak penting. Yang penting Allah hargai, Allah sentiasa ingat, Allah akan ganjari sampai hari kiamat nanti. Amin, amin ya Allah. Hadirin mati Allah sekalian, yang pertama, selawat gugurkan 10 dosa. Itu kena pegang. Ingat, hadis ini hadis sahih. Selawat Nabi SAW mesti. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab tanya, apa lagi ya Rasulullah? Dengan satu selawat Allah gugurkan 10 dosa. Apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua, wa rufi'at lahu 10 darajat. Dengan satu selawat kata Nabi SAW, Allah angkat 10 darjat kemuliaan kita. Allah. Jangan cari kemuliaan di mata manusia, nanti kita akan duka cita. Jangan cari kemuliaan dan pujian manusia, nanti kita penat dan sengsara. Tapi cari pujian Allah, kerana Allah tidak pernah berehat, Allah tidak pernah berdusta. Betul? Allah sentiasa ada. Allah ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tak pernah berehat, Allah tak pernah berhenti melihat kita. Allah sentiasa menghargai kita. Sebab itulah kita berada dalam sebuah bulan yang dipanggil sebagai bulan pengorbanan. Inilah bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah termasuk di dalam 4 bulan haram. Inda tasyuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Bulan Zulhijjah termasuk dalam bulan haram. Bulan haram yang mana bukan saja dia termasuk dalam 4 bulan istimewa, bahkan Zulhijjah ada satu ibadah yang agung, iaitu haji ke Baitullah Al-Haram. Kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang pergi haji dah selesai pun ibadah haji mereka mendapat haji yang mabrur. Amin, amin. Yang pernah pergi haji dan umrah, mudah-mudahan mendapat haji umrah yang mabrur juga. Amin. Yang belum sampai, kita doakan mudah-mudahan semuanya akan sampai ke sana. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuballighuna biha hajja baitikal haram. Doa dengan selawat haji itu.
Banyak-banyakkan selawat itu. Kalau nak tahu selawat itu, nanti cari saya lepas kuliah nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sihhati wa afiyati wa salamati wa lutfi bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Doa selawat ni, insya-Allah Allah pilih selalu pergi Mekah. Amin. Allah selalu pergi nunaikan, Allah pilih selalu untuk pergi ke Baitullah Al-Haram. Amin. Amin, insya-Allah. Bukan harta yang Allah lihat, bukan banyaknya duit yang Allah lihat, tapi Allah lihat pengorbanan dalam hati kita. Sebab itu bulan ini sangat mulia, bulan yang Allah gambarkan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Tapi insya-Allah di samping kita selit-selitkan kisah pengorbanan Nabi Ismail Ibrahim, kita sama-sama sambung kuliah nasihat agama wasiat kita pada muka surat insya-Allah dalam bab hati. Kita berhenti lama ni. Lama ni. Senyum Haji Sidik Tuan Haji Zul pun senyum. Lama ustaz cuti ni, cuti panjang tuan-tuan. Honeymoon namanya. Subhanallah. Tapi honeymoon mesti masih seorang lagi lah. Honeymoon dengan anak-anak, anak-anaknya ramai 6 orang ni. Honeymoon tu hari-hari lah tuan-tuan kan. Kita berhenti kalau tak silap saya di dalam bab mensucikan hati, muka surat 37, betul? Subhanallah. Muka surat 37, lamanya. Terakhir kita jumpa, lama ni. Setelah kita berhenti pada 2 hari bulan 3 2020, lamanya. Macam 2 tahun je tak jumpa ustaz. Lama. Saya minta maaf sebab memang saya sibuk. Jadual tu sangat padat. Saya bukan hanya masjid surau, tapi tugas hakiki saya banyaklah. Tugas saya banyak ke organisasi, ke sekolah-sekolah, jabatan-jabatan kan. Alhamdulillah, semua dengan izin Allah SWT. Baik, kita akan masuk dalam muka surat yang ke-39. Jangan biarkan hatimu keras dan lalai. Kita bicara bab hati. Apa kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam? Nanti kita akan lihat perjalanan Nabi Ibrahim. Allah berikan ujian Nabi Ibrahim. Allah gambarkan kisah Nabi Ibrahim supaya Rasulullah dapat faham sesuatu. Apa kemiripan Ibrahim dan Rasulullah SAW? Apa mirip dia? Nabi Ibrahim bukan lahir daripada keturunan ulama. Nabi Ibrahim bukan lahir daripada keturunan orang saleh, tapi Nabi Ibrahim lahir daripada seorang ayah yang menjadi orang kanan kepada Raja Namrud yang zalim. Azar bukan saja orang kanan kepada Namrud, bahkan Azar adalah ketua kepada orang-orang yang membuat berhala. Subhanallah. Apa yang sama dengan Rasulullah? Rasulullah tak memiliki ayah yang lama. Ayahnya meninggal dunia ketika belum lagi sempat melihat ayahnya. Tetapi apa persamaan kisah Rasulullah sehingga Allah gambarkan kisah Nabi Ibrahim kepada Rasulullah? Allah suruh khabarkan fakususil qasasa. Khabarkan kisah itu wahai Muhammad. Apa yang miripnya? Allah nak beritahu bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim ketika mendakwahi bapaknya. Ketika bagaimana Nabi Ibrahim perjalanan hidup hampir sama dengan Nabi Musa. Ketika Namrud umur 30 tahun, Namrud bermimpi. Namrud mirip seperti Fir'aun laknatullah alaih. Namrud bermimpi bahawa seluruh kerajaannya di Babylon, hari ini kota Iraq. Babylon tu tempat asalnya Nabi Ibrahim. Raja Zamrud bermimpi bahawa seluruh kota Babylon terbakar. Ketika dia bangun besok pagi, umur dia 30 tahun. Dia bangun esok pagi, dia cari orang yang boleh mentakwil mimpi dia. Tak ada siapa pun yang boleh mentakwil mimpinya melainkan Azar, bapaknya Nabi Ibrahim AS. Lalu apa yang ditakwilkan? Azar beritahu bahawa setelah aku merenung dan berfikir, sesungguhnya nanti akan lahir satu orang anak lelaki yang akan menjatuhkan kerajaanmu wahai Namrud. Azar terlupa. Ketika dia cakap dengan Raja Namrud, dia lupa yang dia baru dapat anak lagi. Subhanallah. Kisah Nabi Musa, isteri Fir'aun sendiri yang selamatkan Nabi Musa, betul? Asyah radhiyallahu ta'ala anha alaihi salatu wasallam. Tapi dalam peristiwa Nabi Ibrahim, Azar baru tersedar bila Namrud kata pastikan tidak ada satu pun anak-anak yang lelaki hidup.
buat keputusan bunuh semua di seluruh kota Babylon, bunuh anak-anak lelaki. Subhanallah. Azar ketika dia memberitahu takwilan mimpi itu, dia terlupa yang dia baru dapat anak lelaki. Subhanallah. Hadirin hadirat, Allah Ta'ala dengan rahmatnya selamatkan Nabi Ibrahim. Dihantarlah Nabi Ibrahim dan isterinya masuk ke dalam hutan. Subhanallah. Di situ permulaan perjalanan. Bila Allah nak berikan satu hidayah pada manusia, tak ada siapa pun yang boleh berikan halangan, tak ada siapa pun yang boleh berikan pententangan. Barang siapa Allah nak beri petunjuk pada dia, datanglah apapun cabaran dan ujian, dia tetap akan berada pada keimanan dan ketaatan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha mencari hidayah Allah, berusaha mencari taufik Allah, berusaha mencari keimanan dan jalan petunjuk pada Allah, Allah sendiri yang akan jaga dia. Allah sendiri yang akan tambah hidayah padanya. Allah sendiri yang akan jamin kehidupannya. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia membesar menjadi seorang Nabi. Ketika dia membesar, umur dia 40 tahun menjadi Nabi. Ketika itu menjadi Nabi dan Rasul. Namrud dah berumur berapa? 70 tahun. Subhanallah. Namrud telah berada pada kekuasaan yang sangat hebat, mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai manusia yang terhebat di atas muka bumi. Nabi Ibrahim mencari petunjuk. Ketika dia hidup dalam hutan, dia membesar sebagai anak remaja. Dia tengok langit, dia tengok bumi, dia tengok laut, dia tengok hutan. Dia kata, mana Tuhan? Siapa Tuhan? Lalu dia tengok bintang, dia kata, adakah bintang-bintang ini Tuhan? Bila dia tengok bintang-bintang ini kadang-kadang berkelip, kadang-kadang malam, kadang-kadang bercahaya, kadang-kadang tidak. Dia kata tidak. Tidak mungkin begini. Tuhan tidak akan sekejap ada, sekejap tidak ada. Tuhan pasti sentiasa ada. Lalu dia lihat bulan yang bercahaya. Lalu ketika dia lihat bulan yang bercahaya, dia kata, apakah ini Tuhan? Tapi ketika dia lihat pada besok hari, bulan dah tak ada. Dia kata, tak mungkin Tuhan, kejap ada, kejap tak ada, kejap muncul, kejap hilang. Lalu dia tengok matahari. Ibrahim kata apa? Hadza akbar, ni besar, ni besar. Ni Tuhan, ni Tuhan. Cahayanya hebat. Tapi ketika masuk waktu malam, matahari hilang. Dia kata, Tuhan bukan begini. Lihat apa yang saya nak maksudkan. Perjalanan seorang hamba mesti berusaha mencari hidayah Allah. Bila manusia cari hidayah Allah, dia cari petunjuk Allah, zadathum imana. Allah sendiri yang akan tambah imannya. Allah sendiri akan tambah petunjuknya. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah nak beri hidayah pada dia, tak ada siapa yang boleh sesatkan dia kembali. Nak beritahu pada kita, apa kemiripan kisah Ibrahim dan Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayah yang taghut, ayah yang menyembah berhala, ayah yang mencipta berhala, ayah yang mengagungkan Namrud sebagai Tuhan. Apa persamaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Talib yang bersama dengannya, Abu Talib yang menjaga kehidupannya, Abu Talib yang sentiasa pelihara kasih padanya, tapi dalam keadaan mati syirik kepada Allah SWT. Ini perbahasan pertama. Sebab apa? Hadirin hadirat, hidayah itu mutlak milik Allah SWT. Ketika Allah berikan kita hidayah sekarang ni, Allah izinkan kita salat berjemaah sekarang ni, Allah izinkan kita hadir kuliah sekarang ni, syukur pada Allah SWT. Jangan lupa setiap solat kita, wajib sunat kita, sujud syukur. Bukan sujud syukur bila dapat gaji, dapat bonus, dapat bantuan kerajaan je, tak. Tapi sujud syukur sebab Allah pilih kita buat baik. Allah pilih kita dalam ketaatan. Wallahi, apa yang Rasulullah rasa, Allah pujuk Nabi dengan kisah Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim kata? Wahai Azar, wahai bapaku, ittaqullah, i'budullah, takutlah pada Allah, beribadahlah pada Allah. Apa yang aku sampaikan ni benar. Bagaimana mungkin engkau mencipta satu batu, mencipta berhala yang tidak boleh beri manfaat, yang tak boleh mendatangkan mudarat sekalipun, wahai ayahku.
Janganlah engkau mengikuti akan hasutan iblis dan syaitan. Begini kata-kata Ibrahim, berani dengan bapa dia, subhanallah. Tapi lihat kesabaran, kekuatan hatinya Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dipanggil dengan dua gelaran. Pertama, Nabi Ibrahim dipanggil dengan gelaran Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kesabaran Nabi Ibrahim dalam dakwah, kesabaran Nabi Ibrahim di dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah, Nabi Ibrahim dapat gelaran yang kedua, dipanggil sebagai Abul Anbiya, bapa kepada seluruh para Nabi alaihissalam. Di sebelah isterinya yang bernama Siti Hajar, lahirlah keturunan Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada isteri yang pertama namanya Sarah, lahirlah Nabi Ishak, lahirlah Nabi Yakub, lahirlah Nabi Yusuf. Itulah keturunan Nabi Musa, keturunan Nabi Isa alaihissalam. Lihat apa yang kita belajar pada malam ini. Dalam kesabaran ibu ayah menuntut ilmu, dalam kesabaran ibu ayah mendirikan salat berjemaah, dalam kesabaran ibu ayah mengikuti agama ini, insya-Allah, amin, Allah jadikan zuriat keturunan kita semuanya orang saleh-saleh, amin ya Allah. Imam Ghazali bukan orang saleh, bapaknya bukan orang saleh. Bapa Imam Ghazali bukan ulama, bapa Imam Ghazali bukan orang-orang pandai. Ghazali daripada kalimah al-ghazi. Ghazi itu apa? Orang-orang yang kerjanya memintal bulu-bulu kapas. Kalau Tuan Haji Zul selalu tengok dulu-dulu ada pokok kapas. Saya pernah jumpa masa kecil. Sekarang dah tak nampak pokok kapas kat mana dah. Kalau ada kapas di dalam kelonsong kan, kemudian dipecahkan ada kapas, lalu dililit jadi benang, betul? Daripada kapas menjadi benang ditenun jadi kain kan. Itulah keturunan Imam Ghazali. Tapi macam mana keturunan bapa yang seorang pemintal bulu kapas, lahir zurat keturunan ulama-ulama yang dipanggil Hujatul Islam. Masya Allah. Satu hari bapa Imam Ghazali ni, Imam Ghazali sendiri tulis dalam kitab dia. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dalam kitab-kitab dia yang bersalah. Bapa aku bukan orang yang alim, tapi bapa aku orang yang paling suka dengan majlis ilmu. Setiap kali, masa tu dia kecil lah, setiap kali ada syekh tuan guru yang datang di tempat kami di kota Baghdad, di Nizamiyah, ayah aku adalah orang pertama yang akan hadir dan duduk di hadapan syekh. Lalu tatkala syekh ni melihat setiap kali dia hadir ada suatu orang tua yang duduk di hadapannya, duduk dekat dengannya, lalu dia bertanya, "Wahai pak cik, selalu pak cik duduk depan saya bila saya kuliah, saya nak tanya, dah berapa banyak pak cik hafal?" Kalau saya tanya, Tuan Haji Siddiq selalu ikut kuliah saya, berapa banyak dah hafal? Contoh kan, itulah, bukan dia nak perli, tak, dia tanya, dah banyak hafal, dah banyak ingat, dah banyak tahu. Apa bapa Imam Ghazali sebut? "Wahai tuan guru, aku ni orang tua. Orang tua yang belajar ibarat mengukir di atas pasir. Kadang-kadang lekat, kadang-kadang lupa. Aku tua, aku tak mampu untuk menanam lagi akan ayat-ayat Quran dan hadis dalam dadaku, tak mampu. Lalu kenapa setiap kali aku mengajar kau ada depan aku?" Subhanallah. "Lalu kenapa kalau aku ngajar kau akan ada depan aku? Kau tawajuh, kau tawaduk, tunduk untuk ambil ilmu aku?" Syekh ni tanya. Lalu bapa Imam Ghazali jawab apa? "Pada usia aku yang telah tua ini, wahai tuan guru, wahai tuan syekh, sesungguhnya aku tahu aku takkan mampu lagi menghafal benda-benda ini. Aku hanya mampu dengar, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Tapi setiap kali aku duduk dalam majlis engkau, wahai tuan guruku, akan aku terus memanjatkan doa dan bermunajat pada Tuhanku, agar setiap daripada zuriat keturunan aku menjadi orang saleh dan alim." Subhanallah. Lahir Muhammad Al-Ghazali, lahir Ahmad Al-Ghazali, semua ni ulama besar. Setelah apa? Berjuang demi Allah. Kan Allah sebut, "In tansurullah ayansurukum wa yusabbit aqdamakum." Jangan rasa sedih. Mungkin hari ini kita tak nampak, insya-Allah ada keturunan kita yang akan lahir jadi ulama. Amin, amin ya Allah. Rahmat Allah itu luas. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin? Orang yang baik.
Siapa orang yang baik? Orang yang buat semua benda semata-mata kerana Allah. Lihat perjalanan Nabi Ibrahim. Tak berhenti ujian di situ. Bukan sekadar menghadapi Raja Namrud sehingga dibakar. Bukan sekadar menghadapi bapaknya yang keras kepala tak nak terima akan kebenaran. Tapi lihat Allah uji bertubi-tubi Nabi Ibrahim. Allah berikan Nabi Ibrahim umur yang panjang. Sampai umur 100 tahun baru menikmati nikmat mendapat seorang zuriat. Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itulah doa Nabi Ibrahim. Allah kurniakan anak-anak zuriat keturunan menjadi Nabi-Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar. Sebab apa? Dia bermula daripada hati. Bermula daripada hati. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, tuan-tuan yang ada kitab, tengok muka surat 37. Kan nanti orang kata Ustaz Johari ni mengajar macam tak baca kitab ni Ustaz. Tak, saya dah setting dalam kepala. Jadi saya cakap ni ikut skrip yang ada. Tuan-tuan boleh tengok apa yang ada. Saya maaf saya lemah, saya tak pandai. Saya tak pandai mengajar baca satu huruf demi huruf. Saya tak pandai. Saya lemah, saya tak tahu nak baca matan demi matan. Saya mampu sampaikan begini, mudah-mudahan ibu ayah faham, menghayatinya, dapat mampu masukkan apa yang disampaikan ini dalam dada. Amin. Amin insya-Allah. Apa Nabi kata? Ala inna fil jasadil mudghah. Sesungguhnya dalam jasad setiap manusia ada satu gumpalan daging, mudghah. Mudghah ni gumpalan daging. Idza salahat salaha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Ala wahyal qalbi. Dalam hati, dalam manusia, setiap manusia ada satu gumpalan daging. Kalau baiklah gumpalan daging itu, dengar betul-betul. Kalau baik gumpalan daging itu, maka baik seluruh jasad dia. Tapi kalau buruk gumpalan daging itu, buruk seluruh jasad dia. Allahu Akbar. Baik mata kita, baik lisan kita, baik telinga kita, baik perut kita, baik kemaluan kita, baik tangan dan kaki kita, seluruh panca indera kita baik disebabkan oleh hati kita. Sebab itu apabila ada orang berkata, Ustaz, saya tak tutup aurat, saya tak solat, saya cakap memang outspoken, lepas, tapi hati saya baik Ustaz, cakap dengan dia, tipu, dusta. Tak boleh. Orang yang hatinya baik terzahir pada pribadinya baik. Allah. Ini kita pegang pertama, betul? Orang yang hatinya baik, seluruh panca inderanya akan jadi baik. Sebab itu bila orang bertanya, Ustaz, macam mana saya nak tahu hati saya baik atau tidak? Lihat pada akhlak dan pribadi. Akhlak dan pribadi. Sebab itu Imam Ghazali hadimati Allah sangat pentingkan bab ilmu hati ni. Sampaikan dia kata apa? Syarat nak tahu ilmu yang kita belajar ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, berguna, berpahala atau tidak berguna, bahkan berdosa, lihat pada dua benda ni. Pertama, kalau benar ilmu yang kita belajar ini, mudah-mudahan kita semua dapat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan saya yang mengajarkan juga saya dapat. Amin ya Allah. Pertama, kalau benar ilmu yang kita belajar itu betul, niat kerana Allah, niat kerana Rasulullah, niat kerana rahmat Allah, niat kerana memang kita tak ada apa-apa. Yang pertama, yazidu bi khaufika minallahi ta'ala. Bertambah rasa takut diri kita kepada Allah. Itu syarat pertama. Makin banyak ilmu kita, makin kita takut dengan Allah. Itu tanda ilmu tu Allah redha. Tapi makin kita banyak ilmu, banyak sanad, banyak riwayat, banyak jumpa tok syekh, banyak jumpa tok guru, makin kita sombong, makin kita mengepak, tanda Allah tak redha dengan ilmu kita. Boleh faham ibu? Allah. Min khasyatillah. Mesti takut dengan Allah. Takut, tawaduk. Tapi bukanlah tawaduk tu cakap pun sampai tak dengar, bukan. Bukanlah tawaduk tu sampai tak tengok orang, tengok jalan gitu, tak. Tawaduk ni bab hati. Tawaduk ni apa? Sentiasa melihat orang lain lebih mulia berbanding diri saya. Itu tawaduk. Tawaduk ni apa? Sentiasa melihat orang lain lebih baik berbanding diri saya, walaupun kita memang tahu dia ahli maksiat sekalipun. Hasan Al-Basri, tokoh tabi'in pertama yang faham tentang ilmu tasawuf. Antara pelopor ilmu tasawuf, Imam Hasan Al-Basri,
Apa dia kata? Bagaimana itu tawaduk apabila engkau lihat orang yang lebih tua daripada dirimu, engkau sebut pada dirimu, sungguh bertuahlah mereka. Wahai orang-orang yang tua, sungguh bertuahlah kalian, kerana kalian panjangnya umur dan banyaknya ibadah kepada Allah berbanding diri aku yang masih muda. Hasan As-Basri kata apa? Ketika lihat anak-anak yang lebih muda dan kecil, katakanlah pada dirimu, beruntunglah kalian wahai anak kecil, kalian masih kecil, kalian masih muda, masih tidak banyak dosa berbanding diri aku. Subhanallah. Apa yang dia nampak? Takut pada Allah. Yang kedua, kalau nak tahu ilmu kita belajar Allah redha atau tidak, yazidu basiratika bi'uyubin nafsik. Semakin bertambah nampak dalam hati kita keaiban, kelemahan, kekurangan diri kita sendiri. Tu ilmu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mati Allah kita sentiasa ingat sebagaimana hadis Nabi sebut tadi, baik hati, baik seluruhnya. Hadis Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad di bahagian bawah, innahu asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at ghalayanaha. Sesungguhnya hati itu, kenapa Nabi kata hati ini penting? Sebab hati itu paling cepat dan mudah untuk berbolak-balik berbanding makanan-makanan yang sedang mendidih di dalam periuk. Subhanallah. Nabi buat perumpamaan. Hadis ni hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau tuan-tuan ada kitab, tuan-tuan tak, dalam kitab tu tak tulis riwayat, betul? Tuan-tuan catatkan hadis Ahmad. Saya ada kaedah macam mana nak cari hadis tu. Jadi kita jumpa hadis ni sebagaimana hadis yang di tengah-tengah, hadis riwayat Imam Bukhari nombor 52, hadis riwayat Imam Muslim 1599. Tak ada tuliskan ibu kan? Okey, kalau ada catat boleh silakan catat. Di bawah itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Apa dia? Hati ni mudah berbolak-balik. Sebab tu Nabi kata, sebelum engkau menghiasi akan zahirmu, para ulama tasawuf sebut, sebelum engkau menghiasi zahirmu, hiasi hatimu dulu. Hiasi hati. Hari ini, kenapa kita kurang syukur pada Allah? Macam-macam nikmat Allah bagi, tapi kita susah nak syukur pada dia. Betul tak? Bila Allah bagi kita nikmat, Allah bagi kita kelebihan, apa kita sebut pada Allah? Fayaqulu rabbi akraman. Yalah, Allah muliakan aku, Allah sayang aku. Tapi bila Allah uji, faqadara alaihi rizqahu, bila Allah uji, Allah bagi sakit, Allah bagi ada ujian kewangan, ujian masalah, apa kita sebut pada Allah? Fayaqulu rabbi ahanan, Allah hina aku. Subhanallah. Kenapa kita begitu tuan-tuan? Sebab ini sifatnya hati, berbolak-balik. Sebab itu jangan pandang kecil dengan detikan hati. Dipanggil sebagai tasdiqul qalb. Jangan pandang kecil. Setiap kali kita dalam harian kita tiba-tiba terdetik nak buat baik, sebenarnya itu adalah cahaya hidayah dari Allah yang kecil. Allah detikkan hati kita buat baik. Ketika kita tangguh, ketika kita tinggalkan, wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah takkan bagi hidayah lagi lepas tu. Allah Akbar. Bila terdetik nak sedekah, cepat-cepat sedekah. Bila terdetik nak bagi salam, cepat-cepat bagi salam. Bila terdetik nak senyum dengan kawan, senyum cepat-cepat. Bila terdetik nak buat baik manfaat, buat cepat-cepat. Sebab detikan itulah hati. Dan detikan itu akan masuk bila Allah sayang. Faman a'tallahu din faqad ahabbahu. Bila Allah sayang, Allah rahmati, Allah cinta, Allah akan gerakkan hati kita kepada kebaikan. Bila terdetik nak buat baik, segera pantas. Tapi bila kita mula bertangguh, kita kata tak apalah, dosa yang aku buat ni kan Allah kan Maha Pengampun. Betul. Tak apalah, nak sedekah besok kan ada. Tak apalah, nak semayang sunat, tak apa, lepas ni pun ada semayang sunat lagi. Tak apalah, zikir nantilah kalau waktu free-free nanti baru zikir. Tuan-tuan bertangguh saja. Bila iblis masuk, inna syaitana jazimun ala qalbi ibni Adam, dia masuk je, habis kita. Subhanallah. Formulanya apa? Segera. Formulanya apa? Cepat. Jaga hati. Bila hati kita terdetik dengan baik, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Tapi bila ada detikan tasdikul syir, detikan yang buruk, detikan yang jahat, cepat-cepat fasta'iz billahi minasyaitanir rajim, sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Contohlah tuan-tuan, tengah dengar kuliah, dalam hati terdetik, ya apa yang ustaz sebut ni aku nak buat. Itu baik. Tiba-tiba terdetik, alah ustaz ni cakap je pandai. Contoh, istighfar. Saya pun gitu juga tuan-tuan. Ada tak? Ada. Ustaz macam boleh baca je ustaz. 15 tahun pengalaman berceramah tuan-tuan. Bukan boleh baca, tak ada orang boleh baca pun. Tapi ini proses, kita faham betul? Alah ustaz ni cakap sembangnya lebih. Ada tak? Itu detikan iblis. Istighfar, astagfirullah. Kita manusia. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhama fujuraha wa taqwaha. Berbolak-balik. Itu sifat. Tapi tatkala idza zakarallah, bila kita ingat Allah cepat, bergantung pada Allah segera, minta pertolongan Allah dengan segera, khannas, iblis lari. Idza zakarallah khannas, bila ingat Allah cepat-cepat, iblis lari. Khannas tu maksudnya sembunyi, lari, dia hilang. Wa idza ghafala, tapi bila lupa hati ni kat Allah, bila lupa hati ni dengan akhirat Allah, was-was dia akan datang balik. Inilah proses hati, proses jiwa yang Nabi SAW ajarkan. Banyaklah berdoa dengan hadis riwayat Imam Tirmizi, muka surat 38. Posisi sebelah kiri atas, kanan sekali. Bila Nabi ajarkan doa, apa dia? Doa ayah-ayah imam kita selalu baca, Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika ta'atik. Hadis riwayat Tirmizi nombor 2140. Hadis ini para ulama kata hadis hasan, tapi hadis ini sangat masyhur dan sangat diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ajmain. Minta pada Allah sebab apa? Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innal quluba baina isbaghaina min asabir rahman, in syaa'a aqamaha wa in syaa'a azaghaha. Hadis riwayat Tirmizi juga nombor 2066. Sesungguhnya hati ini terletak di antara dua jari-jari Ar-Rahman, dua jari Allah. Tuan-tuan jangan salah faham. Dah tuan-tuan baca hadis ni zahir, oh Allah ada jari. Nauzubillah min zalik. Ya Allah ni macam ni. Nauzubillah min zalik. Laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan manusia. Hadis ini dalam riwayat Imam Tirmizi. Apa maksudnya? Allah, Nabi nak bagi tahu, Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Jadi nak minta pada siapa supaya hati itu tetap? Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Kita berhenti seketika untuk azan. Kita sambung selepas azan. Tarik nafas, minum air dulu. Saya lah minum air tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Allah.
La haula wala لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد والسلام والشرك والبركة مقام الإسلام إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan kasih Allah. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi bicara kita tentang bab hati. Bagaimana hati ini sifatnya adalah taqallub. Apa maksud taqallub? Yakni berbolak balik. Tak ada hati siapa pun yang tetap. Bahkan hati para Nabi dan Rasul juga berbolak balik. Sebab itu lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS pernah minta pada Allah, wahai Allah, tunjukkan aku kekuasaan engkau dengan menghidupkan orang yang telah mati, wahai Allah. Allah tanya pada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apa engkau tak percaya, kau tak yakin dengan aku? Bukan begitu wahai Rabb, bukan Tuhan, wahai Tuhanku. Bukan begitu, tapi aku nak tambahkan keyakinan aku, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak tunjukkan kita, para Nabi yang tempatnya syurga, para Rasul yang telah ada jaminan di sisi Allah pun minta kekuatan hati, betul? Minta kekuatan jiwa. Kerana apa? Kunci kejayaan, kegagalan saya dan tuan-tuan ibu ayah di atas muka bumi ini adalah daripada kuncinya hati. Berjaya kita jaga hati, berjaya kita jaga kalbu ini, insya-Allah terjaga akhirat kita. Amin insya-Allah. Gagal kita jaga hati, gagal kita jaga apa yang ada dalam kalbu ini, rugi selama-lamanya. Ketika Allah berkata pada Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Apa Allah kata? Sesungguhnya pada hari itu, hari kebangkitan yub'atsun itu,
Tidak ada lagi yang berguna. Harta, anak penak, apa saja tak guna dah. Yang akan berguna pada hari itu apa dia? Man atallaha biqalbin salim, yang datang balik kepada Allah memiliki hati yang salim, hati yang sejahtera. Sebab itu lepas salat jangan lupa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Kan? Kita sebut Allahumma antas salam, kaulah Tuhan yang maha salam, yang maha pengasih. Kaulah Tuhan yang maha sejahtera. Kaulah Tuhan yang maha memberikan kami ketenangan. Allah minta wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ke dalam tempat yang dipanggil sebagai Darussalam. Apa tu Darussalam? Syurga Firdaus, yang tak ada kesedihan, la tahzan, la takhaf, dah tak ada ketakutan dah. Waktu itu hanya ada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kat mana ustaz? Hati. Macam mana ustaz nak hidupkan hati? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bagaimana hidupkan hati? Banyak zikir kepada Allah. Kenapa ustaz? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kerana zikir pada Allah buatkan hati menjadi tatma'innah, sejahtera, tatma'innah, tenang, tatma'innah, mardiyah, Allah redha. Zikir. Sebab itu Allah kata dalam Quran, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Setelah kamu menghubungkan diri dengan Allah, dah selesai salat, dah selesai zikir, bertebaranlah atas muka bumi. Betul? Carilah rezeki. Bukan maksud ingat Allah ni duduk kat sejadah ni Tuan Haji kan. Tak pergi kerja, tak berniaga, tak pergi sekolah, tak belajar, tak. Bukan maksud itu Allah. Allah maksudkan apa? Setelah kau hubungkan diri dengan Allah, bertebaranlah atas muka bumi. Tapi ketika bertebaran atas muka bumi, jangan lupa wadhkurullaha katsira, banyak ingat Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, banyak ingat Allah, sebab orang yang banyak ingat Allah itulah jaminan orang yang berjaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan Allah sekalian, sebab itu kita nak tutup dengan doa ini. Doa yang lazim kita baca, jangan lupa untuk baca. Lepas ni kita akan sambung lagi insya-Allah, pertemuan akan datang. Jangan lupa tutup doa-doa salat kita dengan doa ini. Dalam surah Ali Imran ayat 108. Doa ni masyhurlah ibu ayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jangan lupa tutup hidup kita dengan doa ni. Nak tidur pun doalah. Ya Allah Tuhan kami, jangan engkau sesatkan kami ya Allah. Jangan kau tutup hati kami ya Allah. Jangan kau tutup hati kami. Sebab Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mahu memahami Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau sebenarnya hati mereka dah terkunci, atau hati mereka dah tertutup, sehingga bila dengar firman Allah langsung tak ada rasa apa. Dengar firman Allah tak ada rasa kemanisan. Am ala qulubin aqfaluha, Allahu akbar, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah tutup hati mereka. Subhanallah. Minta pada Allah, jangan sampai Allah tutup. Minta pada Allah, jangan sampai Allah sesatkan setelah Allah berikan kita hidayah. Minta pada Allah, dengan rahmatnya kita mampu buat kebaikan dan ketaatan. Amin. Amin insya-Allah. Kesabaran Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ismail dalam menerima perintah Allah. Ya abati if'al ma tu'maru. Ya bapakku, wahai ayahku, buat saja, ini perintah Allah. InsyaAllah aku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar, wahai ayah.
Itulah perkataan Nabi Ismail, umur 14 tahun, perintah Allah. Ibrahim mimpi sembelih anaknya sendiri. Sabarnya, ikhlasnya Ibrahim mentaati perintah Allah, Allah tukarkan daripada Ismail menjadi seekor kibas yang sangat hebat. Allah tukarkan Ismail kepada seekor kibas yang sangat segar, yang sangat sihat, yang sangat baik. Apa yang kita faham? Ketika kita korbankan haiwan-haiwan yang kita sembelih, kita korbankan harta-harta yang kita keluarkan, Allah akan gantikan zuriat keturunan kita seperti zuriat keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Amin, amin, insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik, yang indah semua dari Allah. Yang lemah dan kekurangan datang daripada diri saya sendiri dengan izin Allah. Kita berhenti di muka surat 39 ya Tuan Haji. Take note, saya takut lupa. Mudah-mudahan nanti akan rezeki kita kupas lagi lebih lanjut kisah-kisah menarik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ini menjadi asbab hidayah untuk kita semua, dan kita menjadi asbab hidayah untuk seluruh penduduk kampung ini dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan tak ada seorang pun yang gagal untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ta'atik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كله لا إله إلا أنت. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat dan belas kasihan-Mu ya Allah. Kami mohon rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami mohon rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan diri kami sendirian ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan diri kami sendirian ya Allah, walaupun sekelip mata ya Allah. Kami serahkan diri kami, hidup dan mati kami, ikhtiar dan tawakal kami hanya kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.